Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Okay, insya-Allah hari ni kita akan masuk tajuk yang ke-9 di bawah bab tafsir. Ini man'u qatlil atfali wazina. Ini larangan membunuh kanak-kanak dan berzina. Jadi dalam bab ni kita akan belajar dua benda, itu larangan membunuh kanak-kanak dan juga berzina. Okey, kita tengok objektif dulu. Ada 5 objektif yang adik-adik pelajar akan dapat sehabis kita bincang tentang tajuk ni. Okey, yang pertama, qira'atu ayataini qira'atan sahihah wa mujawwadah. Okey, pelajar akan dapat membaca dua ayat ini dengan bacaan yang betul. Yang kedua, menyebut ma'ani kalimat yang terpilih. Yang ketiga, mensyarahkan dua ayat secara ringkas. Okey, yang keempat, menjelaskan perbincangan dua ayat yang kita akan belajar. Yang pertama, mafhum qaulihi ta'ala wala taqtulu auladakum, jangan kamu bunuh anak-anak kamu. Okey, mafhum ayat wala taqrabuz zina, dan jangan kamu dekati zina. Okey, kemudian adik-adik pelajar akan dapat menjelaskan syurur az-zina, keburukan zina. Kemudian asbab-asbab ataupun sebab-sebab dibuang anak dan dibunuh mereka. Okey, yang terakhir adik-adik pelajar akan dapat menjelaskan pengajaran daripada dua ayat. Baiklah, kita masuk kepada objektif yang pertama, qiraatul ayataini qiraatan sahihah. Membaca dua ayat dengan bacaan yang betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana qit'an kabira. Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Okey, surah Al-Isra ayat 31 dan 32. Okey, baiklah, kita tengok terjemahan ayat. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana takut akan kepapaan ataupun kemiskinan. Nahnu narzuquhum. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka, wa iyyakum, dan kepada kamu juga. Inna qatlahum, sesungguhnya membunuh mereka itu, kana qit'an kabira, adalah dosa yang besar ataupun kesalahan yang besar. Wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu hampiri zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya zina itu adalah perkara keji dan satu jalan yang buruk. Baiklah, kita masuk kepada ma'ani kalimat muqtarah, ma'ani kalimat yang terpilih. Okey, auladakum, anak-anak kamu. Ini al-muradu bil banat. Yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah anak perempuan. Li'annahu allati qutilna wa'dan. Kerana anak perempuan inilah yang dibunuh ataupun ditanam secara hidup-hidup pada zaman jahiliah. Okey, yang kedua, khasyata imlak, kerana takut kepapaan. Ini khauful fikru. Fakir, takut akan kefakiran. Qit'an kabira, kesalahan yang besar. Ini zamban azima, dosa yang besar. Fahishatan, keji. Ini qabihatan, buruk. Sabilan, jalan. Tariqan, sama juga maksudnya jalan. Untuk objektif yang ketiga, syarhu ayatain ijmalan. Syarah dua ayat ini secara ringkas. Okey, yang pertama, ayyuhal aba, wahai bapa-bapa. La taqtulu auladakum, janganlah engkau membunuh anak-anak engkau ataupun janganlah kamu membunuh anak-anak kamu. Wala ta'du banatukum, dan jangan kamu menanam anak-anak perempuan kamu. Khaufu al-faqir, kerana takut kefakiran. Au al-ar, ataupun dengan sebab malu. Kerana pada zaman jahiliah dulu, kalau melahirkan anak perempuan ini dianggap satu penghinaan ataupun perkara yang memalukan. Okay, yang kedua, nahnu narzuquhum, kamilah, ini Allah, narzuquhum, yang memberi rezeki kepada mereka, dan kami memberi rezeki kepada kamu, dan memberi rezeki kepada selain kamu daripada makhluk-makhluk kami yang tidak terhitung. Jadi jangan takut kepapaan di sini, kerana yang memberi rezeki kepada anak itu adalah Allah Ta'ala.
Okey, inna qatla aulad, sesungguhnya membunuh anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan, kana indallah, adalah di sisi Allah ithman kabira, dosa yang besar dan perbuatan yang keji. Okey, kemudian nahallah 'alal muslimina, Allah melarang ke atas orang Islam ay yajtanibu an kulli muqaddimat. Melarang apa? Melarang ay yajtanibu untuk uh, mendekati daripada setiap perkara permulaan. Okey, mendekati perkara permulaan allati taqda, yang mana membawa kepada penzinaan. Ini Allah melarang orang Islam ni mendekati permulaan yang membawa kepada penzinaan, seperti mukhalatun nisa, percampuran perempuan dan lelaki, wa qulwah ataupun berkhaluat, berdua-duaan dengan perempuan, wan nazar ilaihinna. Okey, ataupun melihat kepada perempuan. Ini permulaan yang membawa kepada zina, bercampur dengan perempuan, berdua-duaan dengan perempuan dan melihat kepada perempuan. Okey, yang kedua, az-zina tariq ahli maksiatillah. Zina merupakan jalan yang dilalui oleh orang yang berbuat maksiat kepada Allah, wa mukhalafi amrihi, dan melanggar suruhan-suruhannya, yuwaridu sahibihi, yang mencampakkan pelaku zina tersebut ke neraka Jahannam. Okey, kaunu zina sa'asabila. Apa dikatakan zina ini merupakan jalan yang buruk? Li'annahu, ada dua sebab. Kerana lam yufriqu baina insan, ianya tidak membezakan di antara manusia itu dengan haiwan. Maksudnya tak ada beza manusia dengan haiwan pada hubungan hubungan jenis lah, pada hubungan jenis. Maksudnya manusia ni tak ada beza dengan haiwan kalau ia melakukan zina. Okey, yang kedua, bazlu mar'ah wa yu'ibuha. Okey, mensia-siakan ataupun mengaibkan, menghina perempuan dan memalukannya. Dengan zina ni, perempuan tersebut akan jadi hina. Betul tak? Kalau kita pandang orang yang berzina ni, yang jadi masak adalah perempuan. Sebab perempuan tersebut akan mengandung, kemudian orang akan tanya anak siapa. Jadi membawa kepada menghina wanita. Okey, muhawiru al-ayataini, perbincangan dua ayat yang kita belajar tadi. Okey, mafhum qaulihi ta'ala, maksud firman Allah Ta'ala, wala taqtulu auladakum, janganlah kamu membunuh anak-anak kamu. Okey, zahir lafaz pada zahir menunjukkan ke atas larangan daripada kesemua jenis membunuh anak-anak. Larangan membunuh kanak-kanak, zukuran sama ada lelaki ataupun perempuan, muqafatan al-faqru, kerana takut kefakiran dan kesusahan. Kerana takut kefakiran dan kesusahan. Wa hadhil ayat yang mulia ini menunjukkan ala, ke atas, annallah, sesungguhnya Allah, arhamu bi'ibadihi, lebih menyayangi hambanya berbanding kasih sayang seorang bapa terhadap anaknya. Maksudnya kasih sayang Allah ni terhadap hambanya ni melebihi kasih sayang seorang bapa terhadap anaknya. Okey, tengok sebab nuzul. Okey, apa sebab turunnya ayat wala taqtulu auladakum? Okey, nuzilat hazil ayat, diturun ayat ini kepada kaum Khuza'ah. Kanu yudfinuna banatuhum, yang mana mereka ini menanam anak perempuan mereka hidup-hidup. Mukhafatan, kenapa? Ditakuti ianya membawa kepada penghinaan dan kefakiran. Fanahahumullah, maka Allah melarang mereka berbuat demikian. Lianna, kerana al-arzaq, rezeki itu ada di tangan Allah. Fakama, seperti mana annahu fathu, sesungguhnya Allah lah yang membuka. Seperti mana Allah lah yang membuka pintu-pintu rezeki ke atas seorang hamba lelaki, demikian jugalah ia membuka pintu-pintu rezeki ke atas perempuan. Okey, kalau zaman dulu dia kata, orang Khuza'ah kata anak perempuan ini membawa satu penghinaan dan kefakiran. Tapi Allah jawab, yang memberi rezeki itu adalah Allah. Tak kiralah lelaki dan perempuan. Okey, tengok hadisnya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu unta falam ya'idha,
Okay, maksudnya Rasulullah bersabda, "Man kanat, sesiapa yang adalah baginya anak perempuan, maka janganlah ia menanamnya. Walam yuhinha, dan janganlah ia menghinakannya. Yu'asir, walam yu'sir, dan tidak melebihkan anak lelaki ke atas perempuan. Tidak melebihkan anak lelaki berbanding anak perempuan." Maksudnya mengutamakan anak lelaki berbanding perempuan. Qala, okay, bermaksud sini adalah lelaki, melebihkan lelaki. Okay, adqalahu Allahu jannah. Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Baiklah, kita tengok pula kepada mafhum ayat yang kedua. Wala taqrabuz zina, janganlah engkau menghampiri zina. Kinahallah an qurban zina wa istilzam zalik an nahyun an zina. Okay, maksudnya Allah melarang daripada mendekati zina, dan yang dimaksudkan demikian adalah larangan daripada melakukan perbuatan zina. Bukan mendekati zina sahaja, tapi melarang daripada melakukan zina. Itu maksudnya. Okay, muqarabatu zina huwa muqallata. Okay, menghampiri zina ialah mencampurkan sebab-sebabnya dan dorongan-dorongannya, kerana ia adalah dosa yang besar. Okey, wasa'a, dan ianya merupakan jalan yang buruk. Ianya merupakan jalan yang buruk. Mendekati zina ialah mencampurkan sebab-sebab yang membawa kepada zina dan dorongan yang membawa kepada zina. Kerana apa? Dilarang. Kerana ianya merupakan dosa yang besar dan jalan yang buruk. Okey, 3. Al-qalbu munahyun anhu. Okey, mendekati yang dilarang. Mendekati yang dilarang daripadanya, huwa nahyun an, iaitu mendekati daripada dorongan yang membawa kepada zina. Okey, maksud yang mendekati apa yang dilarang adalah maksud melarang daripada melakukan dorongan yang membawa kepada zina. Contoh, menyentuh, bercium-ciuman, ataupun berkaluah ni, berdua-duaan dan selainnya. Okey, itu dorongan yang membawa kepada zina. Okey, 4. Az-zina fi istilah Islam. Okey, zina pada istilah Islam ialah mujama'ah, percampuran lelaki dan perempuan yang bukan suami isteri, wala mamlukah, dan bukan juga pemilikan ataupun hamba, qarzatin zaujun, yang tidak mempunyai suami, wala biwiz'in syubhahu, dan bukan juga sebab persetubuhan yang diragui. Okey, maksudnya zina ni adalah pencampuran lelaki dan perempuan yang tidak ada sebarang hubungan suami isteri lah. Hubungan yang menghalalkan mereka. Kalau hamba pun masih hamba ni pada zaman dahulu, maksud tuan dia boleh mencampuri hamba tersebut. Okey. Yang kelima, inna zina yashtamilu ala anwa' min mufasid minhu. Sesungguhnya zina merangkumi ke atas jenis-jenis kefasadan daripadanya ataupun keburukan daripadanya. Apa contoh zina? Maksiat. Okey. Jenis-jenis kefasadan yang membawa kepada maksiat. Yang kedua, mewajibkan hukuman ke atas si penzina ataupun si pelaku. Yang ketiga, apa dia? Keburukannya, ikhtilat, percampuran nasab. Sampai tak tahu nasab keturunan, akhirnya berkahwin adik-beradik kan. Tak tahu, dah tak kenal. Okey, 3. Diya'u aulad, mensiakan anak-anak. Bila anak zina ni, kebanyakannya terbiarlah. Tidak dihargai oleh ibu bapa. Okey, yang kelima, yang khitak nasal. Okey, terputusnya keturunan. Okey, yang keenam, kharabul alam, merosakkan, membinasakan alam ya. Okey, maklumah zaidah, tengok sikit. Okey, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu imri'in, tidak dihalalkan darah orang muslim kecuali dengan 3. Okey, lelaki kafir selepas ia Islam, ini murtad, ataupun si penzina selepas ia berkahwin, ataupun membunuh nyawa ataupun jiwa tanpa ada sebab, tanpa ada hak, gitulah. Baiklah, kita masuk kepada syurul az-zina, keburukan-keburukan zina. Okey, zina ni banyak keburukannya. Okey, antara yang dibincangkan hari ini ada 6. Yang pertama, yuftahu az-zina babul amal qabih. Sesungguhnya zina membuka kepada amalan keburukan. Membuka kepada pintu keburukan.
Okay, yang kedua, la tahsalu fihi al-alifah wal mahabbah wasukun. Okay, daripada zina tu tidak menghasilkan padanya keeratan, kasih sayang dan ketenangan. Maksudnya dia akan hidup dalam yalah ketidaktenang kan, tidak tenang, tidak ada kasih sayang. Okay, yang ketiga, keburukan zina. Sebab zina ila ifsadun niza. Okay, sebab zina boleh membawa kepada merosakkan perempuan ke atas hubungan suaminya. Okay, merosakkan anak dara ke atas hubungan bersama dengan wali-walinya. Okay, yang keempat, okay, zina juga ta'aridun nisa. Okay, mendedahkan perempuan kepada ihmalun nasu minha. Mendedahkan wanita kepada pengabaian oleh manusia. Maksudnya wanita ini akan diabaikan oleh manusia dan ditalak oleh suaminya. Okay, bila dia berzina, maka dia akan diabaikan oleh family dia, orang-orang sekitar, dan suami dia juga akan menceraikannya. Okey, 5. Al-mar'atu zaniyah. Okay, perempuan yang berzina ini akan dibenci oleh semua manusia. Tidak akan disukai oleh orang-orang di sekelilingnya. Dan yang terakhir, okay, keburukan zina fihi alamatu fasad mujtama. Padanya ada tanda-tanda kerosakan masyarakat. Kenapa kata merosakkan masyarakat? Li'anna fihi, kerana padanya itu dia'an lin nasab, akan mensia-siakan keturunan, nasab keturunan lah, akan mensia-siakan nasab keturunan ataupun menghilangkan nasab dan keturunan. Baiklah, kita pergi kepada sebab-sebab dibuang kanak-kanak dan dibunuh mereka. Apa faktor yang orang membuang kanak-kanak dan membunuh mereka? Okey, dibahagi pada 3. Okey, li ahli jahiliyah. Okey, untuk ahli jahiliyah, okey, sebab utama mereka membuang anak dan membunuh adalah kanu yaqafuna faqah. Mereka ini takut untuk susah ataupun mereka takut ditawan ataupun diceroboh. Kan, faqah tu takut susah ataupun nahab takut ditawan, qarat takut diceroboh. Okay, yang kedua sebabnya hum yaqafuna, mereka takut akhirnya anak perempuan itu akan dinikahkan dengan lelaki yang tidak sesuai, dengan pasangan yang tidak sesuai. Okey, itu untuk ahli jahiliyah. Okey, kita tengok pula. Lillazina yaqtuluna auladuhum wa banatuhum. Okey, orang-orang yang membunuh anak-anak lelaki mereka dan anak-anak perempuan mereka. Okey, kenapa mereka bunuh? Li'annahum yatawahhamuna, kerana mereka menyangka akan menjadi fakir pada masa akan datang. Mereka bunuh sebab mereka anggap pada masa akan datang mereka akan menjadi fakir atau miskin. Okey, di kalangan masyarakat, apa faktornya? Li'annahum yazunnuna, sesungguhnya mereka menyangka, sesungguhnya Allah Ta'ala itu mencipta makhluk dan tidak menentukan, tidak mengatur rezeki mereka. Ini fahaman yang salah. Masyarakat menyangka bahawasanya Allah itu mencipta makhluk tu dia tidak menentukan rezeki mereka. Sebaliknya Allah ni mencipta makhluk sudah ada rezeki baginya, telah dicatatkan rezeki baginya. Okey, objektif yang kelima, pengajaran daripada 2 ayat yang kita dah baca tadi. Ada 5 pengajaran. Yang pertama, innal hayata haqqun lis-sighar walil kibar. Sesungguhnya kehidupan itu hak bagi anak-anak dan juga orang dewasa. Maksudnya tidak ada hak kita nak menarik kehidupan seseorang. Okay, yang kedua, innallahu huwa ar-razzaq lil aulad wal aba. Sesungguhnya Allah lah yang memberi rezeki kepada anak-anak dan juga bapa-bapa. Okay, yang ketiga, tahrimu wa'dul banat, diharamkan menanam anak-anak perempuan ataupun membunuh anak-anak khaufan, kerana takut kefakiran pada akan datang. Okay, yang keempat, wasfullah, Allah menyifatkan perbuatan zina itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan. Okay, yang terakhir, qatlu tuzhabu bihi nufusul bashar. Sesungguhnya membunuh itu akan menghilangkan jiwa manusia. Wazina, dan zina itu menghancurkan nasab keturunan manusia. Okey,
Ini doa-doa yang kita disunatkan untuk baca doa selepas selesai daripada taharah, daripada pencucian. Allah maghfirli minaz zunubi wa tahhir qalbi minan nifaqi wa ahsin farji minal fawahish. Apa doa dia? Ya Allah, ampunkan dosa-dosaku. Ataupun ya Allah, ampuni aku daripada dosa-dosa, bersihkan hatiku daripada sifat munafik dan sucikanlah kemaluanku daripada perkara-perkara keji. Okey. Yang kedua, doa untuk mendapat kasih sayang. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, wattuqa dan takwa, wal afaf dan kasih sayang, wal qina dan kecukupan. Wallahu a'lam. Terima kasih semua.